Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Nurse, doktor, guru, petugas kesihatan, tentera, bekas tentera, pemandu lori, juru terbang, security guard, polis, pelajar, suri rumah, peniaga daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Dubai, Mesir, Australia, Jerman. Semua ni di antara yang telah berjaya membuang lemak, menguruskan badan, sampai ada yang dah berjaya dapat six pack melalui program viral buang lemak daripada rumah, iaitu program Lemak Tulin. Lemak Tulin kembali untuk tahun 2022, tahun yang ketiga. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat tapi masih mengekalkan metod asal, iaitu saya akan guide dan bantu korang untuk buang lemak, untuk kurus, buat body transformation tanpa menggunakan sebarang alat senaman, produk dan juga apa-apa suplemen. Harga masih sama, RM89 dan satu-satunya program kurus yang menawarkan money back guarantee. Metod yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lelaki ataupun perempuan, dan takkan ganggu rutin harian korang. Tak kira apa pekerjaan korang sekalipun. Lebih 8,000 orang pernah join Lemak Tulin. Semua telah berjaya 100% success rate. Dan korang boleh lihat sendiri hasil dia seawal 7 hari sahaja. Untuk bulan Januari, kita hanya ada 2 batch sahaja. Jangan buang masa. Korang boleh klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Masa terhad, slot terhad, jangan terlepas. Jadi tunggu apa lagi? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang menjadi kegilaan rakyat Malaysia. InsyaAllah. Benda tak jadi lagi tapi insyaAllah. Okay, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Alhamdulillah. Biasanya aku punya intro macam ceria kan, macam tu kan. Tapi kali ni aku serius sikit. Sebab apa yang bakal aku nak kongsikan dekat korang adalah rahsia tentera Malaysia, rahsia ATM, rahsia TUDM, rahsia TLDM, rahsia semua rahsia lah yang aku nak share dengan korang ni. Jadi korang tengok video ni sampai habis. Okay? Macam biasa, sebelum aku nak start secara terperinci apa benda yang aku nak share dengan korang ni, minta tolong untuk korang tekan butang subscribe. Dan jangan lupa sekali tekan butang loceng untuk korang dapat tengok video-video aku yang latest, supaya korang jadi antara yang pertama dapat tengok video-video kontroversi yang bakal aku upload insyaAllah lepas ni. Dan kita naikkan sikit dia punya subscriber insyaAllah. Okay? Jangan lupa tekan butang subscribe. Sebelum aku ceritalah rahsia-rahsia berkenaan dengan ATM, dengan tentera ni, hati kering gila aku buat video ni. Aku nak cerita sikit lah dekat korang, apa yang rahsia sangat pasal tentera ni. Kenapa tentera ni, ATM ni, banyak sangat berahsia. Contohnya lah, paling dekat, paling senang lah, bila korang approach aku lah, korang tanya soalan-soalan pasal aircraft, pasal itu, pasal ini, benda-benda yang ada kaitan dengan tentera indirectly, ada yang berkaitan dengan TUDM ke, indirectly ke, directly ke, selalu aku takkan jawab benda yang penuh. Aku akan, okey, benda ni aku tak boleh jawab. Okey, benda ni rahsia. Okey, benda ni aku tak boleh bagi tahu. Aku dah cap 10 jari, aku masih lagi menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Salah satu daripada orang kata ikrar kesatria yang selalu dibaca oleh anggota tentera, tak kisahlah pangkat mana pun, setiap pagi Isnin, setiap kali parade mesti akan ada ikrar kesatria yang perlu, wajib aku dan anggota-anggota tentera yang lain pegang, tak kira walaupun diorang masih berada dalam tentera ataupun diorang dah berhenti daripada tentera. Kenapa nak kena berahsia? Sebab okey, ini adalah one of element kita punya pertahanan negara. Kita punya tentera ni adalah simbol kedaulatan yang nak mempertahankan kita punya negara, kita punya kedaulatan, semualah. Kalau ada kena mengena nak protect negara kita ni, salah satunya adalah ketenteraan. Dan kita tengok sejarah-sejarah perang sebelum ni semuanya 100% melibatkan ketenteraan dan juga melibatkan directly strategic peperangan ketenteraan itu sendiri. Dan secara common sense-nya, kenapa nak kena berahsia? Sebab kita tak tahu sekarang ni ialah aman, tapi kita always jangan sangka air yang tenang tiada buaya. Kita tak tahu, mungkin sekarang ni ada negara ke, ada puak-puak ke, ada kumpulan-kumpulan yang sekarang ni tengah usah baik daripada jauh, tengah meneliti Malaysia ni, tengah buat kajian pasal Malaysia ni, nak cari kelemahan, nak cari maklumat, nak cari apa benda yang diorang boleh tahu pasal Malaysia. Terutamanya yang diorang akan cari adalah
militeri. Dan sebab itulah cerita dia ATM ni banyak berahsia. Takkanlah kita nak bagi tahu apa benda yang kita ada, apa strategi yang kita jalankan, aset-aset kita, dokumen-dokumen apa semua. Selagi kalau kita punya musuh tahu, dia nak attack kita punya negara, dia nak conquer balik, nak jajah balik kita punya negara, dia nak kalahkan negara kita sekiranya terlibat dalam peperangan, senang-senang lah. Dah tahu dah, okey dia pakai ni, jadi kita akan gunakan ni untuk kalahkan ni. Kan macam tu. Bodoh apa nak cerita pasal rahsia. Jadi kalau nak cerita pasal reason, pasal sebab-sebab lah kenapa ATM ni banyak sangat rahsia, aku tak perlu nak jelaskan lah dekat korang. Korang ada otak, korang belajar tinggi-tinggi, okey, semuanya PhD, master, kejadah apa semua ni, ada yang betul-betul belajar, ada yang pergi beli je sijil. Korang semua boleh fikir sendiri kenapa ketenteraan perlu ada rahsia. Jadi kalau aku boleh share sikit secara asasnya lah, secara kata surface, yang benda ni sebenarnya tak diajar secara directly lah. Apa kategori-kategori rahsia yang disimpan, yang perlu dijaga, yang perlu diprotect oleh ATM, okey, dalam ketenteraan ni? Antaranya adalah dokumen. Yang ni penting lah. Dokumen ni banyak, tak kisahlah doktrin ke, buku ke, surat menyurat ke, signal ke, perintah ke, okey. Dan kalau korang nak tahu juga, dalam kita punya persuratan tentera sendiri, dia ada kategori ataupun darjah-darjah rahsia dia. Contohnya macam sulit dari hal anggota, terhad, rahsia. Kalau darjah kerahsiaan yang paling tinggi sekali adalah yang tulis rahsia lah. Rahsia ni memang tak boleh langsung orang selain daripada ATM tahu. Kalau sulit dari hal anggota ni, kalau surat tu diberikan kepada aku, contohnya, aku je yang boleh tahu. Even anggota tentera yang lain pun dia tak boleh tahu isi kandungan surat tu. Apa yang terkandung dalam orang kata dokumen-dokumen tentera ni? Contohnya benda-benda yang dirahsiakan ni, contohnya pergerakan anggota, macam-macam lah. Aku tak boleh nak cerita. Kan benda ni kan rahsia. Jadi memang standard. Benda-benda yang kategori dokumen ni memang kalau dalam ATM, kalau dalam tentera secara amnya memang sangat-sangat sensitif dan memang perlu dirahsiakan lah. Nombor 2, aktiviti dan latihan. Kalau kita tengok sekarang ni, ATM ada juga kadang-kadang dorang share latihan-latihan yang dijalankan dekat Malaysia, latihan bilateral ke, latihan trilateral ke, latihan untuk TUDM sendiri ke, latihan kerjasama dengan negara luar ke. Okey, kenapa dia share? Sebab korang lah. Sebelum ni tak pernah pun di-share, okey, latihan-latihan ketenteraan ni, sebab orang zaman dulu dia bukan jenis palatau sangat. Dia nampak je, dia dah tahu dah, oh ni latihan tentera ni. Sekarang ni, orang zaman sekarang ni, kalau nampak aje contohnya kereta kebal konvoi dekat highway, dah cakap nak perang lah, dan nak kiamat lah, mulalah panik lah, nak lari daripada Malaysia lah. Korang akan jadi panik, korang akan jadi ketakutan. Jadi disebabkan itu, ada latihan-latihan yang dijalankan perlu diberitahu supaya korang tak terkejut lah bila nampak contohnya tiba-tiba ada aircraft fighter fong-fang atas kepala korang. Okey, dan itu tujuan dia terpaksa di-share dekat korang sebab sekarang ni ramai sangat mazhab-mazhab palatau. So dari semua segilah, contohnya macam aktiviti, latihan, okey, operasi, semuanya perlu dirahsiakan. Kadang-kadang benda ni ada yang aset-aset perlu digerakkan. Jadi kita tak naklah pihak musuh kita tahu, aset ni dah bergerak pergi sini lah. Maknanya dekat base ni dah tak ada aset. Kita boleh attack base tu. Kita tak nak benda-benda macam tu jadi. Sebab satu lagi, kalau benda yang melibatkan aktiviti, latihan dan operasi ni, untuk pihak musuh yang orang kata memang sangat intelijen, yang sangat pandai dari segi strategik ni, dorang boleh menilai daripada apa yang kita buat tu untuk orang kata nak judge kita punya pertahanan kita ni tara mana, level mana. Mungkin lagi up daripada dorang. Kalau dorang tahu secara dalam diam, dorang hantar spy, okey, kita punya pertahanan ni lagi hebat daripada dorang. So dorang dah boleh merancang untuk nak upgrade lagi dorang punya pertahanan lagi hebat daripada kita. Itu akan terjadi sekiranya negara kita ni memang ada direct konflik lah dengan mana-mana negara. Dan yang last sekali, yang terakhir sekali, apa benda yang perlu ATM rahsiakan, iaitu aset. Tak kisahlah aset yang bergerak ke, aset yang statik ke, peluru ke, kereta kebal ke, kapal terbang ke, lokasi aset ke, memang
perlu dirasakan. Sebab antara strategi yang diamalkan oleh semua negara, tak kisahlah zaman dulu ataupun sekarang pun mungkin ada yang masih amalkan, kita kena rahsiakan kita punya lokasi radar kita. Sebab kalau ada peperangan, first kali sistem yang diorang akan lumpuhkan adalah sistem radar. Itu yang paling pertama sekali, supaya bila radar dah dapat dimusnahkan, kita takkan dapat detect pergerakan musuh, pergerakan ada musuh nak masuk melalui udara ke, laut ke, darat ke, yang boleh menyebabkan kita senang-senang je kalah dalam peperangan. Same goes, kita tak boleh nak share bilangan aset, jenis peluru, bilangan peluru. Yang korang baca dekat Google apa semua tu, open source tu, bukan sumber rasmi daripada ATM sendiri. Yang korang baca dekat Wikipedia, yang korang baca dekat berita-berita, semua itu aku ulang, benda tu bukan sumber rasmi daripada ATM sendiri. Tak pernah lagi aku tengok, tak pernah lagi sepanjang 14 tahun aku duduk dalam TUDM, aku duduk dekat MINDEF, aku bekerjasama dengan darat, dengan laut, bahagian strategik, peringkat tertinggi dalam ATM ni, aku tak pernah lagi jumpa ATM buat hebahan. Kita ada aset ni, kita ada aset ni rosak, aset ni yang servisable, peluru ni banyak mana, kita ada peluru ni, okey ini akan bergerak ke sini. Tak pernah lagi ATM hebahkan secara terbuka mengenai aset yang ATM ada sendiri. Jadi kalau korang baca-baca dekat Facebook, dekat TikTok yang orang share, yang orang ni lah, pada tahu, dia share, Malaysia ada ni banyak ni, ini ada banyak ni. Itu semua bukan maklumat daripada ATM Lahanat. Itu semua open source. Dapat daripada website lah. Website pun website berita lah, website tah mana Erin Sakura lah, apa benda lah, bukan daripada ATM. Jadi segala maklumat mengenai aset ATM, aset pertahanan kita yang korang baca dekat internet, semua tu aku boleh cakap tak sahih langsung. Jadi korang janganlah bila baca dekat Google tu korang dah belagak, wah aku tahu bilangan aset ATM. Lepas tu korang nak argue dengan aku pula tu. Ui, aset kita ada ni, aset kita ada ni. Bila aku tanya, sumber dekat mana? Sumber aku baca dekat internet, dekat Google, dekat YouTube. Berlambak-lambak video orang cerita pasal aset kita. Kepala otak, tak ada. Semua tu tidak sahih. Okey? Gila apa ATM nak cerita dia punya aset secara terbuka dekat internet. Sebelum ni pun memang ada kes lah student, okey, student bodoh lagi, okey, dia share dekat dia punya social media, dia nak fly. Masa tu tiba-tiba aircraft dia US, aircraft dia rosak lah cerita dia. Tiba-tiba dia upload dekat dia punya Facebook, alamak aku tak dapat nak fly, aircraft aku rosak hari ni. Dia kena mengadap. Memang tak boleh nak cerita keadaan condition aset kita dekat umum. Sebab itu pun salah satu benda yang perlu dirahsiakan. Okey, memang sangat-sangat sensitif. Dan mungkin korang-korang juga yang selama ni mulut jelabah, mulut lancang yang cerita pasal aset kita, hawk tu, kita punya ni dah lama lah, dah berapa tahun guna lah, orang lain dah pakai aircraft yang lagi canggih, yang kita dah lama lah, dah tak kuat dah aircraft lama. Korang tak tahu kemampuan sebenar. Sebab tu ATM relax je. Kalau korang duk hentam-hentam orang punya aset apa semua, aset dari segi aircraft lah benda lah, korang nak cerita pasal TUDM lah. Sebab korang takkan boleh tahu kemampuan sebenar. Kalau aku boleh share jugalah macam yang aku pernah belajar dululah. Dekat Malaysia ni terdapat kes-kes dahagi. Bukan dahaga. Dahagi ni orang kata kita betray, berpaling tadah, kita mengkhianati negara kita. Salah satunya adalah diorang menjual maklumat. Ada 2-3 kes jugalah, dan apa yang beliau kena adalah beliau dibuang terus daripada negara. Memang dulu ada kes, aku dah tak jumpa dah benda tu. Memang ada diajar dululah, orang kata history lah, antara Malaysia punya history lah. Kes pernah ada orang jual maklumat ketenteraan dekat negara asing. Lastly, sekarang ni kan zaman yang benda mudah sangat tersebar, dan kelemahan manusia ni senang sangat percaya tanpa usul periksa. Kadang-kadang tajuk cerita lain, isi lain. Tajuk memanglah aku letak yang kontroversi. Kalau aku tak letak kontroversi, aku tak dapat nak tarik korang. Tapi ini adalah video, korang kena tengok isi dia dulu, barulah korang faham apa yang aku nak sampaikan. Ini baca tajuk dah buat 1001 kesimpulan. Dan bayangkan kalau korang-korang netizen yang besarkan telur dekat rumah ni, korang dapat tahu maklumat rahsia dekat dalam ATM ni, bayangkan korang akan jadi benda tu sebagai punca nak tunjuk korang ni hebat, punca nak tunjuk korang ni sangat powerful, boleh tahu rahsia ATM, dan korang akan tunjuk dekat social media, dan benda tu memang boleh menggugat keselamatan negara. Jadi kesimpulannya, kalau korang tanya aku,
Kalau korang tanya mana-mana anggota ATM sendiri, even kawan-kawan ke, adik-beradik ke, saudara mara ke, mak bapak ke, memang kita orang takkan cerita yang penuh, takkan cerita benda yang fakta, takkan cerita benda yang legit, yang info dan 100% dekat korang lah. Sebab kita perlu ada rahsia yang perlu dijaga. Sebab kita pun tak tahu, kadang-kadang kita ni dikelilingi oleh musuh dalam selimut, even daripada family kita juga. Jadi pesanan aku dekat korang, kalau korang ada terbaca dekat mana-mana social media, dekat berita ke, dekat itu ke, dekat ini ke, individu-individu yang mengaku dia ni powerful ke, hebat ke, bila dia bercerita pasal aset, pasal dokumen, pasal pergerakan operasi ke apa benda ke dekat internet, dekat page dia, dekat account dia, dekat profile dia, korang totally tak boleh percaya langsung. Sebab macam yang aku cerita tadi, benda tu adalah semuanya rahsia. Sekiranya rahsia ini terbocor dekat orang dan dibocorkan sendiri oleh anggota tentera sendiri, dorang bukan sekadar boleh dibuang daripada perkhidmatan, dorang juga boleh dibuang daripada negara, sebab ni dah masuk dalam kes dahagi ataupun mengkhianati negara kita. Jadi korang bolehlah share video ni dan tuliskan dekat ruangan komen apa benda yang korang nak komen. Okey, mungkin korang dah banyak baca dekat internet ke, dekat page tu page ni, aset kita, oh ni korang buat comparison apa semualah. Ingat, benda yang korang tahu tu semuanya mungkin direka-reka, mungkin yang palatau, mungkin korang dapat daripada berita-berita apa semua tu tak sahih. Macam aku cakap, ATM tak pernah cerita pasal benda-benda rahsia ni dekat umum, walaupun dekat siapa sahaja. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid ataupun Aris TV selepas ini. Macam best tak video aku kali ni? Kalau korang tengok video ni daripada mula sampai habis, sebenarnya aku tak cerita apa-apa rahsia ATM. Aku cerita jenis-jenis rahsia je. Kena dah. Tak nak lah aku dikategorikan sebagai pengkhianat negara. Sayang negara, aku kena sayang tentera aku juga. Sebab tentera lah, insya-Allah dengan izin Allah, adalah tunjang pertahanan kedaulatan negara kita yang tercinta. Jaga ibadah kita, jaga pemikiran kita, jaga nafsu kita. Jangan biar dikuasai oleh nafsu dan jangan biar dikuasai oleh syaitan yang berbisik dekat telinga kita. Kan? Bukan macam tu kot, syaitan bisik. Kita jumpa lagi dalam next video, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.